Ready semua okey Okey. Saya ingat terus soalan lah. Betul terus soalan. Kita terus soalan dulu. Okay, Datuk, kita wrap up untuk kejohanan ini. Komen Datuk. Pertama, saya rasa coach dengan staffing coach dengan pemain, setelah sekian lama kita tak masuk Malaysia as a team, dah lama tak masuk 42 tahun. Consider dah lama sangat tak masuk, dan masuk dalam tournament besar ni, yang bertaraf Asian Mini World Cup untuk Asia ni, dan pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan yang terbaik berada dalam 24 pasukan ni, dan banyak pengalaman, bukan hanya pemain saja, kita sendiri di tempat FM maupun KPG dan barisan coaching ni, barisan coaches dia dapat banyak pengalaman dari segi environment, persiapan dan juga masa tournament dan juga pada hari perlawanan. Jadi keputusan yang kita dah tahu, yang dah kita dapat, kita lihat KPG pun telah menyatakan Malaysia mendapat banyak dia punya pengalaman untuk kita akan terus maju ke hadapan, untuk move forward. Dan sudah tentu the next kita punya target atau the next persiapan tahun ni saya rasa banyak, iaitu kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Dan mustahaknya setelah kita berada di Piala Asia ni di Doha, kita perlu menempatkan diri kita lagi untuk kita konsisten pada 2027. Kalau kita dapat meletakkan 2027 untuk Piala Asia, maksudnya kita agak konsisten dekat situ, walaupun mungkin result tidak berapa baik. Dan kalau kita lihat perlawanan seperti Bahrain, game tu patut kita boleh menang, kita boleh draw dan juga boleh kalah. Ini sama juga kalau kita bagi contoh dengan Kyrgyzstan. Perlawanan tu patut kita kalah di Bukit Jalil, tapi dalam tempoh 15-20 minit tim comeback balik, still attacking, dan kita dapat 3-2, 3-3, dan injury time kita dapat 4-3. Ini terjadi kepada Bahrain. Jadi dengan Bahrain, could be first half kita akan dah patut jadikan gol, tapi inilah bola sepak. Kadang-kadang takdir menentukan juga segala-galanya. Walaupun usaha semua dah buat, they will come back selepas lawan Jordan, first game yang mereka agak gugup sikit, bertemu dengan pasukan yang besar dalam ranking yang atas jauh daripada kita, dengan kita. Jadi pengalaman kita dapat, makna pemain dan juga barisan jurulatih dapat pengalaman yang besar untuk mereka menghadapi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia pada bulan 3 ni menentang Oman, home and away, dan juga Kyrgyzstan dengan Taiwan dan seterusnya. Jadi saya kira satu pengalaman yang bagus, dan mustahaknya kita mesti terus konsisten. Kita perlu berada di Piala Asia pada musim ataupun pada musim akan datang di Saudi pada 2027. Jadi tu kita dapat dia punya kita punya dapat dia punya pengalaman kat sana. Betul. Apa tu, terlepas peluang nak pergi ke pusingan 16 akhir tu, adakah ini satu kegagalan untuk Malaysia ni? Tidak. Kalau tanya dengan saya, memang kita pun dah internal kita dan KPG pun faham bahawa macam saya katakan tadi, bahawa kita telah sekian lama kita menempatkan di Piala Asia, dan Piala Asia ni kita perlu ingat daripada 24 pasukan tu, dalam 6 atau 7 adalah Piala Dunia punya tim, ya, Korea, Japan, Australia semua, dan ini adalah barisan terbaik Asia, pasukan Asia. Jadi satu pengalaman yang kita dapat, dan kita perlu lagi untuk berusaha akan datang. Saya faham peminat memandang tinggi untuk berjaya, maknanya kalau boleh kita menang ni, dah akan datang kita menang. Semua termasuk pemain nakkan ini kejayaan. Tapi seperti macam saya bincang KPG, dalam tempoh 2 tahun ni kenaikan kita begitu tinggi hingga ranking kita sampai 130. Dan beliau pernah ada cakap dengan saya, Datuk, satu masa kita akan kalah. Dengan betul lah, saya pun setujulah, dalam bola sepak ni ada menang, ada seri atau ada kalah. Dan ini masa kita kalah untuk kita berbetulkan kita buat, untuk kita meningkatkan kita punya prestasi, konsisten melawan tim-tim besar yang jauh ranking. Kena faham Zul bahawa tim yang kita lawan hampir semua yang tinggi jauh daripada kita. Jadi ini kita kena faham. Expectation sebahagian
sebahagian penyokong tu tinggi untuk pergi, dan bila kalah tu akan tercetuslah mengapa A, mengapa B, mengapa C. Tapi kita perlu ingat bahawa kita telah last 2 years telah melonjak begitu tinggi, dan sometimes mana-mana pasukan, kalau kita tengok Thailand ataupun mana-mana, dia akan ada dia akan parallel balik, dia akan menjunam balik before dia pick up balik. Jadi kita harap kita akan come back strong untuk the next kita punya tournament atau perlawanan untuk national team. Jadi saya langsung tak mengatakan ini satu kegagalan. Kita berada di pentas ni after sekian lama, dan banyak pengalaman yang pasukan dapat belajar daripada sini, dan saya kira pemain pun sedar, dan kita perlu lagi terus memperbaiki kita punya mutu kita punya permainan kita. So untuk modal yang sebelah ini yang dia kebanyakan untuk Piala Dunia. So dari persembahan daripada datang, apa yang akan buat satu postmortem ke macam mana untuk bangkit balik? Seperti mana biasa, setiap pertandingan coach akan membuat laporan kepada jawatankuasa untuk melihat, dan juga kepada exco, dan akan memberikan input perlu penambahbaikan ataupun mengapa kita keputusan-keputusan ni. Jadi saya dah berbincang, tapi mungkin dalam paper tu dia akan buat. Itu adalah proses untuk mereka menerangkan, dan mungkin ada cadangan daripada KPG untuk penambahbaikan lagi. Tapi untuk FAM, kita telah memang banyak bagian terbaik kepada pasukan kebangsaan. In fact, maupun under 23 dengan yang lain. Untuk semua, kerana kita nakkan berjaya. Saya selalu nyatakan kepada jurulatih mana-mana pasukan, baik under 23, 19, 17, dan juga dengan saya punya exco, bahawa kita sekarang ni nak pergi level Asia, dan kalau boleh satu hari kita nak pergi naik atas lagi. Jadi kita perlu memperbaiki apa yang kurang, sama ada di dalam padang atau di luar padang. Datuk, mungkin apakah perancangan FAM untuk memastikan skuad kita ni kekal dengan prestasi dia? Sebab kita tahu selepas ini bulan 2 tak ada game langsung domestik, dan bulan 3 kita ada important game. Macam mana FAM perancangan nak pastikan skuad ni dapat meneruskan momentum itu? KPG dah ada berbincang dengan saya beberapa kali since di Doha ni tentang planning, kerana kita tahu pasal liga akan bermula pada bulan 5, pada awal bulan 5, dan kita sedang melihat, saya ingat bahagian our national teamnya unit tengah sedang berusaha untuk mengadakan sekurang-kurangnya 2 perlawanan persahabatan, 2 atau 3 di Malaysia atau di luar negara. Jadi kita ada few option untuk kita pergi, sama ada pergi ke UAE, ke Dubai kalau kita dapat ada team yang bagus, ataupun di Malaysia, sebelum kita pergi Oman away dengan home. Kerana kerisauan saya pun dah cakap dengan KPG, kita memang telah mendapat maximum point 6 point, 6 point, dan kita ada 4 game. Kita tak boleh miss, kita layak untuk another great history, untuk layak ke final round ketiga, round ketiga Piala Dunia, dan kita juga akan menempahkan tiket di 18 terbaik di Saudi pada 2027. Jadi persiapan ni penting untuk bulan 3 atau bulan 2 ke, untuk dia buat. KPG dah buat untuk ni semua, dan pihak daripada national teamnya unit tengah berusaha untuk mendapatkan perlawanan di Malaysia ataupun di luar sebelum kita pergi ke Oman. Kerana kalau ikut calculation kita, walaupun kita dapat 6 point, berada di tangga teratas dalam grup ni, tapi dalam menentang Oman ni very important untuk kita lihat, kerana Oman ni lebih kurang setaraf dengan Jordan, ataupun dengan Bahrain. Dia lebih baik daripada Bahrain, Oman ni. Kerana kalau kita lihat Oman ni pada 6 bulan yang lepas sebelum FIFA calendar, dia berada bersama dengan Jordan 72 ranking dunia. Hanya sekarang dia dijatuh sampai 87, 87. Tapi saya ingat dengan poin ni dia akan naik balik, saya rasa, dengan baik. Jadi Oman pun sama, kalau kita tengok dengan base performance ni, dia pun tinggi daripada kita jauh, dan KPG telah menilaikan perlawanan tersebut, dan kita perlu buat persiapan rapi untuk ni semua. Sekurang-kurangnya 2 untuk perlawanan persahabatan, dan juga latihan awal untuk persiapan untuk pergi ke Oman. Kerana walaupun kita ada 6 mata, Oman ni sekurang-kurangnya dalam salah satu perlawanan ni kita mesti mendapat sekurang-kurangnya seri, ataupun 1 menang
ataupun 1 kalah. Kalau itu terjadi. Kerana kita tidak boleh membenarkan Oman untuk kalah dua-dua. Kalau itu terjadi, kita akan risiko kita tinggi untuk away Kyrgyzstan dan juga home dengan Taiwan. Walaupun kita boleh dikatakan Taiwan tu kita akan mungkin insya-Allah boleh menang dengan base dengan ranking, tapi dia akan menunjukkan untuk kita layak ni hingga penghujung kita buat dan very crucial. Jadi dengan Oman ni kita mesti curi mata dekat sini. Nah, untuk kita pergi sini. Untuk kita pasti, dan kalau kita layak, makna dia kita konsisten di Asian Cup di 2027, dan juga kita dah boleh bermain macam saya kata awal dulu dalam press conference saya, makna KPG akan dapat 10 game yang terbaik bermula September. Kerana bulan 6 selepas tu AFC dan FIFA akan buat draw untuk World Cup punya final round 18. Kerana dulu adalah 12 tim, sekarang tambah lagi 18 kerana penambahan World Cup daripada 32 hingga 48. Jadi kita sama-sama doa untuk tim ni supaya kita harap kita akan dapat qualified secepat mungkin, atau tidak pun untuk layak untuk round 18 ni di dalam bulan 3 dan bulan 6 nya qualifiers. Ini cukup mustahak. Kalau itu terjadi, kita another step, makna dia kita create history untuk kita masuk ni, dan juga kita akan bertemu dengan tim-tim besar lagi untuk persiapan. Untuk berbalik pada prestasi Piala Asia, sebab pertama pasukan negara tak berjaya menunjukkan prestasi sebenar mereka, persiapan, pemilihan pemain, taktikal, ataupun memang kali pertama tu yang influence the prestasi tu. Kita perlu lihat masalah kita ni, bila kita kalah kita mengandaikan macam-macam. Tetapi barisan yang KPG pilih ni adalah yang terbaik. 26 pemain yang kita buat maksimum sebenarnya 23. Kita FM buat penambahan lagi 3 kerana FC last minute dia tambah 3, tapi under federation tu untuk buat. Kita go for maksimum 26 kerana setiap daripada game tu dia akan boleh tukar untuk 23 untuk register. Kalau saya lihat ini pemain yang terbaik, there have no question untuk dengan ni semua. Dengan ni hanya kita lawan Syria, kita suppose lawan Saudi, dan bila Saudi gagal untuk dengan ni semua, kita memang tak ada masa. Saya dah cuba sebaik mungkin, semua dah penuh dengan kerana mereka dah set awal. Kalau awal beritahu tu saya dah beritahu saya akan dapatkan set satu game. Tapi itu saya rasa bukan reason dia semua. Kerana bagi saya player pun tunjuk permainan yang bagus menentang Bahrain, tapi kita tak ada rezeki. Macam saya katakan, lawan Kyrgyzstan kita masuk kalah, tapi dengan rezeki agaknya Tuhan pun nak tolong, kita menang sampai saat akhir, dengan lorongan daripada Arif Aiman kepada pada Faizal Halim score dalam injury time, kita menang. The game tu should be kita kalah. Patut pun masa tu saya berdoa, masa tu tengok dapat draw pun jadilah masa draw, tapi rezeki kita menang. Ini terjadi kita dengan Bahrain. Patut kita Bahrain boleh menang, kita pun ingat mungkin draw, betul, tapi kita kalah. Jadi kita kena, sebagai orang Islam ni kita kena reda dan kena takdir ni semua, kan. Ini bukan pasal Nacho, pasal ni players, ini saya tak percaya dengan semua. We give support to the KPG untuk dia buat apa yang dia terbaik. Tapi 26 pemain terbaik ni, ini antara yang terbaik dalam ni semua. Ini bukan masalah kata kita tak panggil Noah ke Azam Zamri injured tu datang, tapi ini pun kita menang dalam 2 tahun yang dia bawa ni pun semua pemain-pemain bersilih ganti. Ada masa dia injured, ada masa dia comeback dengan ni semua. Jadi saya rasa that tak ada, saya rasa itu bukan perkara dia. Memang kita dah buat yang terbaik. Saya ingat KPG buat yang terbaik, that the result yang kita dapat. Tapi saya cakap kita dapat banyak pengalaman daripada sini menentang tim besar. Datuk, melihat kepada pencapaian Tajikistan dan Palestin di sebalik kekangan yang mereka hadapi masing-masing, adakah perkara itu memberi tamparan kepada FAM sendiri yang sememangnya menyediakan apa yang sepatutnya suatu masa dapat? Kita kena faham lagi sekali, Tajikistan Palestin ni jauh kita ranking kita. Maksud dia macam tu lah. Maksud dia ranking dia jauh. Betul kita ada persiapan, tapi this maximum our quality dengan kita players yang kita tengah bawa daripada 2 tahun lepas hingga dekat dengan atas. Kita perlu konsisten, saya kata, dengan semua. Jadi bila kita masuk ni, mungkin demand tu terlampau tinggi untuk kita buat sesuatu.
betul lah kalau wish saya untuk kita layak dan semua pun peminat untuk layak, tapi saya rasa macam KPJ kata, kita bola ni bukan semua boleh menang pun. Argentina, Brazil pun kalau ada masa kita, dia macam ada adjustment. Dia kalau draw, dah tu kena comeback balik dengan apa semua. You tak boleh menang dengan apa semua. Tim lain pun persiapan pun tinggi. Dan perlu diingat, tim yang you mention Palestin tadi adalah tinggi ranking daripada kita. Dia dah, daripada situ dia dah jauh masuk dekat situ. Kalau you kata Maldives ke atau Brunei tu, mungkinlah kita ni tengah dengan ada problem kan. Jadi itu perlu peminat kena faham. Bukan alasan, tapi let we kita progress. Kita dah progress ni macam KPJ kaca dah tinggi. Jadi sometimes tu kena ada adjustment dekat situ, kadang boleh terjadi. Mana-mana negeri pun, Indonesia, Thailand, ada masa dia peak, lepas tu pemain dia pun dah down and come back balik strong. Ya, dengan kita. Datuk, Okey, so depan dia. Okay, macam itulah macam Datuk sebut tadi, dan kita tahu ini mungkin pengalaman pertama di pentas Piala Asia selepas dah lama kita tak main kan. Jadi bagaimana Datuk melihat yang in future lah, masa depan skuad bola sepak kita yang mendatang ni, maksud saya di Piala Asia mungkin insyaAllah kena layak. So bagaimana Datuk melihat gabungan antara pemain yang ada dengan pemain bawah 23 untuk membentuk skuad yang lebih mantap nanti? Pertama saya nak katakan kita kena konsisten layak ke Asian Cup. Itu pertama. Itu mustahak untuk layak ke Asian Cup di Saudi nanti. Untuk kita supaya nak pastikan kita layak kat sana untuk dari sana. Kemudian Firdaus kena faham pemilihan pemain ke pegawai ni under coach. Kita bayar dia dan dia analyse. Kita support dia apa dia nak. Dia nakkan barangan ni, dia nak itu dengan ini semua. Semua pemain memang dia dah pilih semua. Dia betul dia bawakan ini, ada few je pemain under 23. Saya ingat, saya tak pasti siapa under 23 ialah Arif Aiman, ada few lah, more lain semua memang kita buat. Jadi saya ada bincang dengan KPJ perkara ni. Tapi dia kata untuk kali ni dia kata dia tak sempat nak bawa lagi few. Mungkin masa akan datang dia akan bawa untuk pemain under 23 ataupun, tapi suka tak suka, hak dia sebagai coach untuk bawa tim yang dia fikir sesuai dengan sesuai. Kita mungkin berpendapat mengapa ada semua. Dia kata Datuk, this pentas bukan tempat untuk dengan ni. Hanya few players je mungkin kita boleh buat. Tapi akan datang kita akan tengok macam mana prestasi mereka. Tapi yang saya nak jelaskan, ini pemain terbaik yang dia bawa, yang dia nak. Dia ni. Mungkin ada beberapa yang pemain dengan Azam tu yang injured yang Terengganu tu dengan tu itu tapi injured dengan apa semua. Patut Noah, tapi dia tengok dengan dia ialah because selection tu based dengan position mungkin dah terlampau banyak midfield situ, dia tak payah. Jadi kesudahan dia, kita perlu ingat dia yang bertanggungjawab. Dia yang pilih dengan apa semua. Ini tim dia boleh buat. Jadi kita tak perlu nak ganggu ataupun dengan semua. Okay, Datuk. Ya. Mungkin boleh ikut jelas sebab Ipang Gopal ada cakap tadi ada komen mengenai campur tangan kait konon. Boleh dari pihak Datuk sendiri, boleh Datuk jelaskan? Saya nak jelaskan sini, tangan gaib ni dah banyak kali lah orang kata, betul. Saya nak jelaskan, dia membuat line up tu semua selepas dengan coaching ni semua, dia hanya finalize dengan saya sebagai presiden. Lain tak ada. Dan saya pun tanya dengan dia. Kan, you tanya dengan dia dengan ada semua dengan semua. Tanya dengan dia sama ada saya ganggu dia atau orang lain tak ada ganggu dia, kan? Jadi saya rasa ini bukan isu. 2 tahun kita menang pun tak ada pula peminat, ada segelintir ni. Sebahagian besar pun saya dah berbincang dengan ada beberapa pimpinan penyokong pun, dia pun faham dengan ni benda ni. Kalau menang 2 tahun lebih kita dah naik ni, tak ada pula kata ada campur tangan. Kita sampai ranking 130. Jadi ini masalah kita, bukan masalah ada segi penyokong. Bila kalah dia dan untuk membuat jadi saya tak setuju. Kerana saya the person yang to make sure seluas-luasnya untuk Kim Panggun dengan untuk dia buat dengan apa yang dia nak dengan. Kerana sama ada siapa pun termasuk KBJ, kita nak bola sepak kita naik. Kita nak pergi jauh untuk dengan sini. Itu bukan alasan untuk dengan semua dia keluar dengan dia nak masuk Nacho ke, dia nak masuk, dia nak ni. Nacho ni saya nak beritahu you, daripada 2 tahun lepas lagi nak, bila masuk dia sometimes injured, betul tak? Dia injured dengan semua. Ada masa tu dia have ada something family problem, lepas tu dia injured. This is the time dia dapat. Dan habis perlawanan dengan sampai sekarang dia cakap dengan saya,
Datuk Disnacho kalau dia tak izin, I nak bawa dia dalam bulan 3 ni lagi. Dia macam tu semua. Saya ada planning ni semua. Jadi dengan ni, itu saya nak katakan ni semua. Kan senang je lah 2 tahun kita apa semua menang, tak ada pula tanya cerita tangan gaib dengan apa semua. Itu je dengan dia semua. Dia tak ada orang lain, dia bincang dengan Ella Barison, dengan Pemati, dengan analis video ni semua, dia come back to me. Saya akan tengok semua, saya potong, saya akan tanya dia sikit, why you put this one okay dengan ni semua, dengan semua. Kan? Itu je. You boleh tanya dengan dia lah, dengan ni. Betul. Ya. Dengan momentum di sebelum ni kita ada momentum yang baik sebelum ke Piala Asia. Sekarang di Piala Asia kita dah menurun, dan lepas ni kita ada, Datuk tadi cakap, kelayakan bulan Mac. Ya. So itu tempat yang terbaik untuk kita mulakan semula dua perlawanan tu. Okey. Mata Saya nak perlu nyatakan, saya cakap dengan pemain saya jumpa pemain lepas game Jordan, lepas game semualah, lepas game Bahrain, lepas game Korea, semua saya jumpa. Pertama saya nak beritahu, bila kita kalah tu, saya cakap dengan satu je. Ini bukan ini menguji kita. Selama KPG bawa ni, kita ada menang, kita ada kalah lah 1-2, tapi good performance lah dengan Tajikistan. Ini kalah ni makna dia ada segelintir yang tak puas hati dengan semua. Saya cakap inilah masa kita nak manage. Sebelum ni nak manage kejayaan, nak manage bila kita kalah, nak manage ni semua. Jadi dalam bola sepak saya dah kata takkan boleh menang je sepanjang masa. Ini masa untuk menang. Lepas tu kita perlu bangkit balik. Kita perlu bangkit balik, dan ini pengalaman bila kita kalah tu semua. Jadi we should be bangkit balik dengan semua. Jadi kita kena kerja kuat lah. Dan saya beritahu dengan pemain, dengan pegawai, termasuk KPG, bila kita kalah ni, jangan salahkan mana-mana. Saya punya statement konsisten bila kalah dengan Tajikistan, dengan semua. I think the players very happy dengan semua. Ini bukan masa mengapa Arif Aiman tak score goal situ, mengapa ini bocor, mengapa Syihan ni semua. Dalam bola sepak adalah, bila kalah tu adalah dia punya kelemahan, betul tak? Atau whatever, tapi kita ambil secara total. Kita semua tim ni akan untuk kembali balik, dan kita perlu patut tahu, dan kita bukan hanya boleh menang je. Ada masa kita akan kalah. Jadi itu yang besar. Jadi kita kena comeback balik strong lah untuk semua. Dengan ni semua, dan media penyokong kena bagi sokongan kuat untuk tim ni bangkit balik. Ini bukan tim saya, ini tim semua untuk Malaysia, betul tak? Saya hanya pada dan sistem ni untuk memastikan tim ni berjaya dengan berjaya. Jadi maksud dia kita kena comeback lah, kena comeback untuk menang. Sama macam sebelum previous before ni dengan ni semua. Jadi bukan kita nak boleh menang, betul lah kita nak menang semua. Tim besar pun tak boleh menang. Semua dengan ada masa dia kalah. Japan kalah, betul kan? Betul. Baru ni kan, betul. Korea pun boleh draw dengan Jordan semua, bukan senang. Dia World Cup, dia 17 ranking dunia, yang ini 23 ranking dunia ni. Tapi ada masa bila masuk tournament tu atau game tu dia tak betul boleh perform, tapi bila dia start perform dia kena. Jadi macam saya kata, tugas kita depan ni untuk kita dapat pasti secepat mungkin untuk layak ke Asian Cup. Betul, dari segi politika Formula E kan, dari segi bajet lah, dengan Korea, Bahrain, Jordan itu tinggi dah punya. Malaysia dia macam agak yang low. So YB Hana pun ada komen tentang bajet. Jadi macam mana Pak FAM dengan TPS tak dengar dana tu macam mana? Maksudnya nak memantap lagi kekuasaan. Kita tahu kos memang highest lah kedua negara tu. Yalah, kalau compare dengan part tu, Malaysia yang paling bawah sekali lah bajet dan setelah 2 tahun dah bawa sampai setakat ni, dah tentu bila nak pergi jauh lagi ke kewangan tu mustahil. Kewangan tu mustahil. Saya ada beberapa kali meeting, discussion dengan Abi Hana, very positif. InsyaAllah lah ada beberapa perkara yang untuk move forward akan datang untuk national team, dan juga untuk pelapis under 2019 nanti kita akan maklumkan. Memang memerlukan kewangan yang tinggi untuk support untuk pasukan kebangsaan. Kerana kalau kita nak pergi jauh, kita kena pergi ke luar negara untuk pergi semua, untuk lagi memastikan tim ni konsisten. Okey. Datuk jelaskan Datuk. Bawah 23 kan main April juga di Piala Asia, mungkin apa target untuk bawah 23 di Piala Asia? Kalau kita lihat bawah 23 ni adalah kelayakan bawah 23 Asia, AFC,
adalah untuk layak ke Olimpik di Paris ya. Kita dalam 16 pasukan terbaik layak, dan preparation kita macam saya katakan tadi Februari, Mac dengan ni semua, dan dapat kita pergi awal, pergi April kat sini Doha untuk acclimatize dia punya masa 5 jam different dengan Malaysia. Kalau kita lihat dari segi kelayakan tu kita masuk ni, makna hanya 4 pasukan yang boleh layak ke Olimpik, 3+1. 1 tu kena play off lah. Dia kena play off dengan another continent. Jadi untuk kita top tu layak ke quarter final, lepas tu masuk semi final. Harapan kita memang kita nak kalau boleh, kalau kita dapat masuk semi final cantik, tapi sebelum tu kita kena cross ke quarter final. Ke quarter final. Jadi saya dan FM akan push sebaik-baik mungkin. Saya dah meeting dengan Joan Torres. In fact Joan Torres pun ada di Doha bincang dengan saya. Kita dah main preparation sebelum tu untuk kita masuk that tournament dengan di Indonesia dengan PUBG, dan juga di datang ke Doha ni awal untuk few friendly match dengan training. Untuk itu mustahak yang untuk kita buat. Kita ada choice sama ada kita pergi kuat Qatar, Dubai ataupun Saudi. Tapi the best Qatar, jadi kita tak main movement lah. Jadi pada prinsip saya dah meeting dengan Sheikh Ahmad Khalifah, Honorary President, FIFA Council Member, dan juga Mansur dan Secretary bersetuju untuk tim kita datang untuk main mungkin 2 friendly game dengan Qatar, Qatar, dan juga 1 or 2 game dengan club dekat sini. Jadi that kita ni preparation lah, dan kalau kita dapat masuk round 16 ni bagus, tapi kita perlu lihat dari segi technical ya. Bawah 23 ni kalau kita tengok dalam World Cup nya list, Japan, Korea dan Saudi hampir half pemain dia main dalam World Cup. Sama ada reserve atau tidak. Tu very tough team, tapi bola sepak kita tak tahu. Jadi kita berusaha kuat untuk musim ni, kerana kita ingat tahu pasal kita ni bukan ranking yang tinggi. Kalau saya ni ranking tinggi macam Uzbekistan ke atau semua, kita mungkin boleh. Jadi sama juga macam national team, kita kena perlu akur dari segi kita kena sedar diri kita. Tapi we try to go to round 16 kalau dapat. Kalau dah round 16 dah pergi ke semi final, mana dia punya tu dia lebih dekat. Tapi sebelum tu yang akan lawan kita Uzbekistan, Vietnam dengan Kuwait. Bukan tim yang ni semua. Tapi important preparation kita untuk siap untuk pergi ke sana. Okey. Saya ingat cukup dengan apa Terima kasih banyak. Brother Chris. Ya.